Hai semua. Dalam video ni saya akan terangkan cara bagaimana nak gunakan Google Scholar untuk mencari artikel-artikel akademik ataupun ilmiah yang kamu perlu gunakan semasa membuat projek tahun akhir. Saya akan share 5 tips yang amat berguna yang dapat membantu kamu mencari artikel-artikel yang relevan dengan projek tahun akhir yang kamu buat. Video ini adalah salah satu daripada beberapa video yang saya telah buat dan akan buat berkaitan dengan projek tahun akhir. Projek tahun akhir yang saya maksudkan ialah saya lebih fokus kepada projek tahun akhir yang berkaitan dengan bidang perakaunan untuk ijazah sarjana muda ataupun bachelor perakaunan UPM, tetapi ianya juga relevan untuk program-program bachelor perakaunan di universiti lain dan juga program bachelor yang berkaitan dengan pengurusan dan perniagaan dan juga keuangan. So saya cadangkan kamu subscribe channel YouTube ini supaya kamu dapat tonton video-video yang saya harap berguna kepada kamu. Okey, yang pertama tentang Google Scholar ni. Untuk menggunakan Google Scholar, kamu kena pergi ke laman web Google Scholar. So cara yang paling mudah ialah kamu search Google Scholar di Google. So kemudian bila kamu search, kamu akan dapati item pertama yang keluar ialah website Google Scholar. So kamu klik Google Scholar. So Google akan hantar kamu ke Google website Google Scholar ataupun ke laman carian Google Scholar. So jika kamu lihat dekat atas ni, URL dia adalah scholar.google.com. So kamu boleh juga gunakan URL ni untuk terus pergi ke laman carian Google Scholar. So perkara pertama yang saya nak cerita kepada kamu, bagaimana cara untuk mencari artikel menggunakan Google Scholar. So cara pertama ialah menggunakan carian asas, iaitu kamu hanya type keyword artikel yang kamu cari di sini. Okey, kat sini. Contohnya saya mencari artikel tentang going concern opinion. So saya pun type going concern opinion. So dia akan ada suggestion. So saya pun klik going concern opinion. Saya nak cari artikel yang berkaitan dengan Malaysia. So saya pun masukkan keyword ni. So bila saya search menggunakan keyword ini, akan keluar artikel-artikel yang relevan dengan going concern opinion Malaysia. Contohnya corporate governance and going concern problem, evidence from Malaysia. Kemudian ada banyak artikel yang relevan. Family control companies and the issuance of going concern in Malaysia. So jika saya dapati artikel pertama ni, katakan artikel pertama ni relevan dengan apa yang saya nak cari. So apa yang saya buat ialah saya klik artikel ni. Okey, dan laman web berkaitan dengan artikel ni akan dibuka dan saya boleh print artikel ni. Kat sini PDF. So saya klik PDF. Saya boleh print artikel. Dalam contoh ini, artikel ni adalah artikel berbayar. Jadi jika saya nak artikel ni, saya kena bayar. Ada banyak artikel yang disenaraikan dalam Google Scholar tadi. Banyak artikel adalah yang boleh di print secara percuma. Contohnya yang ni, bila dia ada kat tepi ada tulis PDF, so kamu boleh klik
dan kamu boleh dapatkan secara percuma. Kamu boleh download artikel ni secara percuma. Ini dipanggil carian asas. Okey. Perkara kedua ataupun tips kedua yang saya nak share dengan kamu ialah membuat carian menggunakan advanced search. Kamu klik 3 garisan di sebelah kiri page ni dan kamu akan dapati ada satu menu kat sini, advanced search. So ini adalah carian artikel menggunakan advanced search. So menggunakan advanced search, kamu boleh membuat carian dengan lebih terfokus. Contohnya, kamu boleh cari artikel ataupun keyword yang mempunyai specific word ataupun perkataan yang spesifik. Kamu mau cari perkataan yang exact phrase ataupun at least one of the words. Kemudian kamu boleh search anywhere in the article or in the title of the article. Kemudian kamu juga boleh buat carian menggunakan nama penulis artikel. Katakan kamu dah tahu seorang profesor ni banyak membuat kajian tentang perkara yang kamu sedang kaji. So kamu dapat nama profesor ni, kamu tuliskan di ruang carian ni. Kemudian kamu boleh search dan semua artikel yang ditulis oleh profesor tersebut akan disenaraikan oleh Google Scholar. So kamu boleh dapatkan artikel dia. Dan yang bagus juga ialah kamu boleh set artikel yang kamu cari itu untuk tahun berapa. So bila kamu nak buat projek tahun akhir ataupun FYP ataupun tesis untuk sarjana muda perikanan, kamu perlu cari artikel yang latest ataupun yang terkini. Okey, itu perkara kedua. Sekarang perkara ketiga yang saya nak share dengan kamu ataupun tips ketiga, iaitu bila kamu gunakan Google Scholar, kamu boleh menyimpan artikel-artikel yang kamu rasa relevan dengan kerja-kerja FYP kamu di dalam satu tempat di Google Scholar yang dipanggil library. Ianya seperti personal library kamu. Tempat kamu simpan semua artikel-artikel yang kamu rasa berguna untuk kamu. So saya tunjukkan kepada kamu macam mana nak gunakan library ni dalam membantu kamu mengumpul semua artikel yang relevan. So katakanlah bidang kajian kamu ialah auditor independence. Okey, auditor independence. So kamu search artikel auditor independence. Bidang kajian saya going concern opinion. Untuk saya akan search artikel berkaitan dengan going concern opinion ataupun apa-apa keyword yang saya mahu. Kamu buat carian bergantung kepada bidang kajian kamu. Kamu gunakan keywords yang berkaitan dengan bidang kajian kamu. So katakan kamu punya kajian ialah berkaitan dengan auditor independence. So kamu search artikel. So bila kamu buat search, Google Scholar akan senaraikan semua artikel yang berkaitan dengan bidang kajian kamu. Ada banyak artikel. So katakanlah kamu nak artikel yang terkini. So jika kamu nak terkini, kamu pun set kat advanced search. Kamu nak artikel tahun 2015 hingga 2020. So kamu boleh buat. Kamu pun search. Okey, inilah artikel-artikel yang berkaitan dengan auditor independence yang diterbitkan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. So ini ialah latest articles yang berguna untuk kamu. So bila kamu dah jumpa semua artikel ni, pasti ada sesetengah
artikel yang relevan dan ada juga artikel yang tidak relevan dengan kamu ataupun kajian kamu. So kamu boleh pilih artikel yang relevan dan masukkan ke dalam library kamu. Katakanlah artikel pertama relevan. Bila artikel kamu nak simpan satu artikel ke dalam library, kamu tekan star yang ada di tepi sudut bawah sesuatu artikel yang disenaraikan dalam Google Scholar ni. So contoh ni saya dah tekan star, dia akan ada star kat situ. Kemudian katakanlah artikel ini auditor independence, in fact, research, etc. Dan lain-lain, ini pun relevan. So kamu klik star. Okay, kita tengok lagi, kita buat lagi satu contoh. Kemudian katakanlah political connections, threat to auditor independence, yang ni pun relevan. So kita klik star. Bila kamu klik star, artikel ini akan disimpan dalam library kamu. Macam mana nak check library kamu? Kamu tekan 3 garisan di sebelah kiri website Google Scholar ni. So ada dalam menu ni ada My Library. So kamu klik My Library. Okay, so bila kamu klik My Library, dalam library kamu dah ada artikel yang kamu pilih tadi. Dalam contoh ni ada 3 artikel yang saya tunjukkan tadi, yang saya sudah pilih. Kemudian, dan kamu boleh simpan banyak artikel dalam library ni. Saya ada banyak lagi artikel lain. Itu ialah tips yang ketiga saya nak share kepada kamu, iaitu kamu boleh simpan artikel yang relevan di dalam library. Okey. Tips yang keempat. Setiap artikel ni kamu boleh tag dia ataupun kelaskan ataupun kategorikan dia. Contoh, saya ada banyak artikel. Artikel yang berkaitan dengan auditor independence ada 3 yang saya baru cari tadi. So saya tak mau artikel ni bercampur-campur dalam library saya. So saya boleh kategorikan dia ataupun kelaskan dia. So bagaimana nak kelaskan dia ataupun kategorikan dia? So kamu kena klik setiap artikel yang kamu nak kategorikan. Okay, ni 3 artikel berkaitan dengan auditor independence. Kemudian kat sini kamu boleh kategorikan dia ataupun labelkan dia. So create new. So bubuhkan nama dia, artikel ini berkaitan dengan auditor independence. Jika kajian kamu berkaitan dengan going concern opinion, so kamu bagi label going concern opinions. Jika artikel yang kamu cari berkaitan dengan research method, so kamu bubuh label research method. Supaya next time bila kamu nak buka library, kamu dah tahu macam mana nak cari artikel yang relevan dengan apa yang kamu nak tulis untuk FYP kamu. So ini ialah auditor independence. Okey, sekarang saya dah ada satu kategori baru ataupun kelas baru untuk library ni. So dalam My Library ni ada 2 kategori artikel. Satu kategori untuk auditor independence, satu going concern opinion. So kalau saya nak lihat senarai artikel berkaitan dengan auditor independence saja, so saya boleh pilih dalam library ni auditor independence. So ada 3 artikel. Katakan saya pada masa lain saya nak tulis tentang going concern opinion. So saya klik library berkaitan dengan going concern opinion. So ada satu. So ada banyak kategori yang kita boleh buat. Ini memudahkan kamu untuk mengumpul artikel-artikel yang relevan dengan bidang kajian yang kamu nak buat. Itu yang keempat, iaitu menambah label ataupun kategori kepada artikel yang kamu dah simpan dalam library. Yang kelima, tips saya nak share dengan kamu ialah kat sini. Okey, tips yang kelima yang saya nak share dengan kamu ialah bagaimana cara
untuk menulis senarai rujukan ataupun reference di dalam FYP kamu. Kamu kena ingat bahawa bila kamu buat FYP, di akhir section dalam final year project kamu ataupun tesis sarjana muda kamu, kamu kena senaraikan semua rujukan ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil references. So, kamu kena follow format yang dipanggil APA system. Tips yang saya nak share ialah Google Scholar membantu kamu dengan menunjukkan cara untuk menulis rujukan itu. Okey, cara untuk melihat bagaimana nak tulis senarai rujukan tu ialah kamu lihat kat sini. Dalam setiap artikel, okey, ni saya search ini menggunakan handphone saya. Jika kamu search artikel menggunakan laptop ataupun PC, dia akan tunjukkan dengan lebih jelas. Ini saya menggunakan handphone tetapi saya gunakan desktop view. Menunjukkan paparannya adalah hampir sama seperti saya gunakan desktop. So, bila kamu lihat kat sini, kamu nampak ada dua tanda koma ni. Kamu klik kat sini. Okey, Google Scholar akan tunjukkan kepada kamu bagaimana nak menulis rujukan ataupun artikel tadi menggunakan beberapa sistem rujukan. Kamu tengok kat sini ada MLA system, APA system, Chicago system, Harvard system, Vancouver system. So, yang biasa digunakan untuk dalam penyediaan FYP ialah APA system. So, kamu klik kat sini tengok APA system ni. Inilah cara untuk menyenaraikan artikel tadi dalam FYP kamu. Dan so, kamu hanya copy ni dan kamu paste dalam final year project kamu. So, kerja kamu untuk menulis senarai rujukan dalam format APA system sudah diselesaikan ataupun dibantu oleh Google Scholar. Okey, saya dah share kepada kamu 5 tips. So, tips pertama yang saya share tadi ialah bagaimana nak cari artikel menggunakan search biasa. Kemudian saya tunjukkan juga, bila kamu dapat artikel tu, kamu boleh klik pada artikel dan kamu boleh download artikel tersebut dalam format PDF dan kamu boleh print jika kamu mahu. Tips kedua yang saya ceritakan tadi ialah bagaimana nak cari artikel menggunakan advanced search. Kemudian tips ketiga yang saya share kepada kamu tadi ialah bagaimana nak simpan artikel yang relevan di dalam library. Tips keempat ialah bagaimana nak kelaskan ataupun kategorikan artikel-artikel yang kamu ada dalam library kepada beberapa kategori. Dan tips terakhir yang saya share ialah bagaimana nak gunakan Google Scholar untuk membantu kamu menulis senarai rujukan dalam format APA referencing system. So, itu saja tips-tips yang saya boleh share dalam video ni. Kamu boleh lihat dalam video-video lain dalam channel ini dan playlist ini. Ada banyak lagi tips-tips yang boleh membantu kamu untuk menyiapkan final year project kamu dengan mudah dan cepat. Kamu boleh tonton video-video tersebut. Saya harap kamu subscribe channel ini untuk menonton video-video yang saya akan share lagi pada masa depan. Kamu juga boleh berkomunikasi dengan saya di ruang komen. Mungkin kamu boleh beri saya cadangan tentang apa yang saya patut share dengan kamu di dalam video yang lain. Mungkin boleh tanyakan soalan
Saya harap semua video ini dapat membantu kamu untuk menyiapkan FYP kamu dengan cepat dan kamu dapat hasilkan FYP yang mencapai tahap yang dikehendaki oleh fakulti dan examiner kamu.